Okey. Okey, kalau kamu check tu saya tak boleh baca lah sebab uh, pakai satu ni je, satu desktop ni susah sikit. Susah mau baca lah. Nampak je tapi kena kasih kecil baru nampak. Okey, baik. Uh, sudah buat ni latihan yang tadi tu? Sudah. Sudah Okey, jadi sekarang ni kalau sekejap sebelum saya tanya dululah. Yang lain ada yang belum buat ke? Antara kamu berlima. Ada yang belum buat? Kalau belum buat angkat tangan. Oh, belum buat ni macam mana ni? Belum buat ni lambat sikit lah ni. Okay. Tapi tak apalah, saya tunjuk. Saya tunjuk jawapan dia. Siapa baru join tadi tu? Pezet ke? Pezet sudah buat ke Pezet? Baru 2 orang lah yang buat ni. Okay, ni soalan. Yang ini soalan nombor 9 ni, tak silap soalan nombor 9. Jadi ini saya akan tunjuk jawapan untuk nombor 9 dulu Soalan, kalau dalam kertas soalan tu dia nombor apa ni? Tak silap nombor 9 lah kali kan soalan ni. Soalan 9. Yang di bawah dia ni, yang soalan kedua ni soalan nombor 8 Soalan 8 ni soalan 9. Okey. Jadi kalau ada yang cikgu rekod. Ya, ada. Ni semua ada rekod ni. Okey, jadi kalau ikutkan plan ini saya bincang saja jawapan ni, bukan baru mau start buat lah. Kalau ikut saya punya plan lah, maksudnya kita bincang jawapan dia. Kalau kamu ada soalan, kamu tanyalah. Tapi kalau masih belum buat, jadi agak bermasalah lah sebenarnya. Tapi tak apalah, saya go through sajalah kan. Kalau kamu ada soalan, mungkin kamu tanyalah. Tengah buat, cikgu saya tak dapat dengar. Okay, yang lain dapat dengar? Hello, yang lain? Okay, kalau dapat dengar, kamu Dapat. hands up. Ada mungkin Pezet punya speaker lah kali ataupun phone kamu, Pezet. Tolong adjust baliklah setting ni kali Saya punya okey je, macam okey je diorang ni. Diorang boleh dengar juga ni. Okay. Jadi kalau yang tengah buat tu, kamu buat soalan nombor 9 dulu Kalau tak silap saya, soalan dia nombor 9 kan, dia label dia. Saya tak print soalan dia ni. Kalau belum buat ini dulu, yang soalan nombor 9. Okay. Ini soalan nombor 9. Okay, jadi secara ringkasan dia, soalan kalau ada jadual nilai ni dipanggil jadual nilai, ada persamaan dia ni. Persamaan Y sama dengan P per Q X kuasa 2 tambah
QX. Okay, bila kamu ada persamaan ini, okay, kita tengok dulu lah soalan yang pertama. Soalan A, dia kata bina satu jadual bagi nilai-nilai Y per X. Jadi ini biasanya soalan yang A ni dia tak ada sebenarnya dia terus kepada soalan B Tapi dalam latihan ni dia step by step lah, dia suruh kamu buat jadual ni dululah. Okay. Jadi tapi yang penting bila dia suruh buat jadual ni Y per X ni, maksud dia kamu kena tulis juga X dia Ini X dia sebab kamu kena tengok soalan yang ke B. Apa yang dia suruh plot sebenarnya? Soalan B dia suruh plot Y per X melawan X. Maksudnya jadual tadi tu dia mesti ada nilai Y per X dan mesti ada nilai X. Okay, itu maksud jadual nilai tu kena ada dua baris lah macam ni, dua baris. Tapi di sini labelkan X, di bawah ni adalah Y per X. Okay, jadi ni yang inilah dia punya jadual dia lah ni. Okay, X. Jadi kita kena ingat balik soalan dia tadi. Kalau kamu tengok soalan dia kata Y per X melawan Okay, melawan X. Jadi mana satu yang di atas, mana satu yang di bawah. Ni dalam fizik pun sama je ni Yang ini melawan ini. Maksudnya ini yang kuat lah. Jadi ini paksi Y, paksi menegak. Ni Y per X. Maknanya yang ini adalah paksi X. Ini paksi X, ini Y per X. Jangan terbalik maksudnya di sini X dia mesti berada di atas sebab X itu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Ini dalam fizik adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Jadi dia mesti berada di paksi yang mendatar. Bila paksi ini adalah manipulasi, maka X dia di atas. Ini di atas. X di atas. Okey. Jadi yang ni pemboleh ubah bergerak balas. Ini yang bergerak balas. Saya buat ringkasan lah huruf B, huruf G. Jadi maksudnya bergerak balas. Bergerak balas mesti berada di bawah. Jadi bergerak balas kita adalah Y per X. Mesti berada di bawah ni. Okey, jangan terbalik lah susunan dia. Okey, jadi kesimpulan dia yang ni paksi Y, ni paksi X. Itu je lah. Itu perumusan dia lah. Okey, jadi untuk soalan boleh check lah jawapan dia ni Nanti jawapan ni mungkin saya share jugalah di grup tu. Okey, setakat ni ada persoalan. Yang penting di sini markah untuk jadual ni yang kena take note adalah dia punya bilangan tempat perpuluhan dia. Bilangan tempat perpuluhan. Jadi kalau kamu kira nanti yang ini, yang 16 ni dia tak ada poin kosong ni. Tapi yang lain dia ada poin 2, dia ada poin 8, poin 6, poin 4, poin 2. Jadi maksudnya di situ kamu kena tambah ekstra ni di sini poin kosong. Samakan bilangan tempat perpuluhan semua nombor itulah. Okey. Jadi ada satu tempat perpuluhan untuk semua nombor Y per X ini. Okey, ada soalan setakat tu. Tidak. Sudah. Ya dah. Saya terpaksa join guna phone juga ni untuk lihat kamu punya teks tu
Okey, yang lain ada mahu tanya tentang jadual? Okey. Okey, graf dia. Ha, ni graf dia. Dengar pula. Gemar pula suara. Okey, graf dia. Okey, kebetulan dalam soalan ni semua titik dia adalah berada di atas garisan. Kalau kamu buat ni memang betul-betul semuanya di atas garisan. Untunglah Okey, ada 6 6 titik, 6 plot. Jadi kena ingat, kena kira bilangan dia supaya cukup dalam jadual tadi tu ada 6. Jadi kalau ada 6 X ataupun 6 pangkah tu. Okey, jadi ini graf dia secara jauh-jauh secara keseluruhan dia, gambaran keseluruhan dia lah. Okey. Graf ni kat sini tak ada masalah lah, okey. Cuma bila kamu gariskan tu, ni biasa inilah yang kamu kena fokus lah Maksudnya yang di sini pastikan kalau kamu mahu senang kamu adjust garisan kamu tu supaya dia cantik saja, dia kena tempat ni. Jangan pula nanti garisan kamu tu terkena, contohnya terkena di tengah-tengah tu. Di tengah-tengah sini. Okay, jadi susah mau baca lah. Jadi kamu pandai-pandai lah kamu adjust tu adjust kasih kena tempat yang senang dibaca lah. Okay. Di atas garisan hijau ni. Ni garisan ni. Tak kisahlah graf kamu mungkin ada lari sedikit lah. Tapi saya rasa dalam soalan ni semua mesti dapat macam ni lah. Sebab dia semua titik-titik itu berada di atas garisan. Jadi memang betul-betul tepat lah. Okay. Jadi ini bentuk dia. Okay. Untuk soalan yang pertama, tadi kita buat sudah jadual nilai dia ni. Jadual nilai dia. Okay, ni kena tahu, kena ingat bilangan tempat perpuluhan. Jadi ni kamu kena take note lah, bilangan tempat perpuluhan. Perpuluhan mesti konsisten lah. Okay, ni konsisten. Konsisten tu maksudnya seragam Semuanya, kalau dalam kes ni semuanya satu tempat perpuluhan. Yang atas ni X ni memang ikut dalam soalan saja Yang ni kita tak buat sendiri ni, dalam soalan dia memang begitu. Jadi ikut sajalah. Okay. Yang barisan X ni. Okay. Lepas tu soalan A settle, dapat jadual nilai. Soalan B graf. Okay, graf kita dapatlah bentuk graf garis lurus. Biasanya dalam AppMath memang garis lurus lah kamu belajar Sebenarnya graf itu graf graf kuadratik sebenarnya kalau kamu tengok persamaan dia ni. Okay, ni persamaan dia kan ada X kuasa 2. Ni kamu belajar kalau graf X kuasa 2 tu boleh jadi macam tu, boleh jadi macam ni, kuadratik kan. Tapi di tingkatan 4 dulu kamu belajar kita boleh kasih luruskan ataupun kita boleh tukar kepada linear. Yang ni namanya non-linear. Ni kita imbas kembalilah. Non-linear tu maksudnya dia bukan garis lurus. Macam kuadratik. Kuadratik, graf kuadratik, ataupun ada banyak lagi lah kamu belajar graf kubik. Yang graf yang bukan garis lurus, kita boleh kasih linearkan dia dengan persamaan y mx tambah c lah. Jadi tugas kita sekarang ni kita nak tukar persamaan yang bukan linear menjadi sesuatu persamaan linear. Okay, persamaan linear. Inilah hasil dia
inilah graf ini. Ini maksudnya kita, sebab itu dia suruh plot y per x melawan x. Maksudnya inilah graf garis lurus yang akan terhasil. Maksudnya ini kita tukar sudah menjadi linear sebab kita plot y per x. Kalau ikut asal dia paksi y sajalah. Kalau paksi y itu huruf y sahaja, itu masih bukan linear, itu adalah kuadratik lah. Okey. Jadi itu kita tukar dia punya menggunakan y mx tambah c. Jadi soalan sekarang ni kita tengok soalan C. Okey, soalan C kita tengok soalan C. Soalan B plot tu saya rasa kamu boleh lah. Okey. Okey, jadi kita ada, ni dia bagi yang ni. Dia bagi yang ini dalam soalan tu dia bagi yang ni lah. Okey. Kenapa kita nak buat y per x ni? Sebelah sini. Kenapa nak kena bahagi dengan x? Kenapa nak kena bahagi dengan x? Sebab graf dia ada x. Okey. Jadi senang je. Kamu tengok balik soalan sebelum dia. Soalan sebelum dia suruh plot apa melawan apa. Dia suruh plot y per x. Y per x melawan x. Jadi ikutlah. Jadi sekarang kita ikut saja. Jadi sekarang ni di sebelah kiri ni yang sebelah kiri ni kita mau jadikan dia supaya y per x ikut paksi dia ni. Ini paksi y kan. Jadi y per x paksi baru dia. Jadi kita kena buat, ambil y ni kita per x. Jadi kalau kita per x, maksudnya yang lain di sebelah kanan tu mesti fair lah. Maksudnya kita per semua sekali dengan x lah. Okey, itu point dia lah. Okey, dalam matematik, kalau kita ada sesuatu tambah sesuatu per dengan x, maka kita pecahkan satu-satu ataupun setiap satu sebutan bahagi dengan x, ini pun bahagi dengan x. Okey, jadi yang ini boleh potong. Yang ini ada x kuasa 2, tapi dia sudah per 1x. Jadi hilanglah x kuasa 2 tu, jadi x kuasa 1 lah sudah. Okey. Jadi tinggallah x seorang diri di sini. Di sini hilang sudah x dia sebab mati kan di sini. Cancel. Okey. Jadi dapatlah persamaan kita yang baru. Inilah persamaan yang sudah dilinearkan. Dia sudah jadi garis lurus. Okey. Dan kita labelkan ini adalah paksi y. Okey. Yang di sini kita tengok x ini, kalau kita tengok paksi kita yang tadi masa kita buat graf tu, x dia tu mesti ada di sini x. Jadi maksudnya kalaulah di sini sudah ada x, di sebelah kiri dia tu mestilah dia punya apa? Dia punya kecerunan lah. Okey, kecerunan lah. Jadi sekarang ni kita sudah settle. Okey, kita sudah settle yang ini sudah jadi y per x. Okey. Sekarang ni kita kena check di sebelah kanan kita ni, pastikan ada satu paksi yang namanya x. Jadi kita ada sudah huruf x. Maksudnya ini paksi yang mendatar tu lah. Okey, settle. Jadi yang lain tu kita bandingkan dengan persamaan y sama dengan mx tambah c sajalah. Paksi y kita ada sudah ni. X kita pun ada sudah. Jadi yang lain tu mestilah m, dan belakang sekali tak ada apa-apa x itu mestilah c. Jadi kita tengoklah semua adalah. Jadi ni m. Okey, semua ni m. Yang belakang sekali ni saya kasih masukkan sekali dengan tanda tambah tu supaya kamu kena hati-hati. Kalau tanda negatif pun maksudnya kena masukkan sekali lah. Tapi untungnya dalam soalan ni dia positif dari awal kan. Tapi saya masih ambil semua. Ni adalah C. Positif Q adalah
C. Okey. Jadi persamaan ni dalam exam dia ada markah. Ini ada markah dia. Tapi saya tak tick kat sini Tapi ini persamaan ni ada markah dia dalam skema pemarkahan. Mungkin satu markah lah. Mungkin dua markah lah sekali dengan step dia. Jadi penting. Okey, ada mau ditanya tentang menukarkan persamaan asal tu kepada persamaan linear? Tiada, cikgu. Tiada. Ini boleh buat semua orang boleh tukar ni. Ada yang tak pandai tukar ke ni? Tiada. Yang lain macam mana? Kita nak tukar kepada persamaan linear. Boleh kan? Okey. Okey, jadi bila kita sudah ada persamaan yang kita sudah tukar, yang matching dengan graf kita, ada paksi Y, paksi menegak dan ada paksi mendatar, maka kita boleh jawab soalan berikut je lah. Okey, jadi kita tengok soalan yang ke C. Okey, soalan yang ke C. Okey, plot kita settle. Soalan C1, cari nilai P. Okey, tapi kita tak dapat P dululah. Kita dapat cari Q dulu. Tak kisahlah Q dapat dulu ke, P dapat dulu ke. Tapi dalam kita punya step, kita boleh tahu C dulu. Sebab, kita boleh tahu Q dulu. Sebab Q tu hanyalah C. Okay, C tu adalah pintasan paksi Y. Jadi saya pun buat yang nombor 2 dulu. Nombor 1 saya buat kemudian. Sebab nombor 1 kita tak tahu Nombor 1 dia suruh cari nilai P kan. Nilai P tu berada kat sini. Macam mana nak cari P? Q pun belum tahu. Jadi kita tak dapat lah. Jadi kita cari yang C, kita cari yang nombor 2 dulu, iaitu cari Q dulu. Jadi cari Q dulu. Jadi daripada graf, macam mana nak cari pintasan Y? Pintasan Y tu maksudnya pintasan paksi menegak. Okay, tengok graf kita, paksi menegak. Okay, ni paksi menegak. Jadi paksi menegak dia adalah graf dia memotong pada paksi menegak di nombor ini. Ni saya lupa mau label ni. Kalau kamu boleh, seboleh-bolehnya kamu label lah di sini. Berapa ni bacaan di sini ni kalau kita baca ni? Apa cikgu bilang? 28. Tidak dengar. Ni. 28. Apa dia? 28. 2.8. Okey, di sini adalah 2.8. Okey, 2.8. Jadi kamu labelkan 2.8 macam kotor lah saya punya ni. Di sini adalah 2.8. Okey, labelkan je Okey, graf kamu pastikan sambung sampai kena paksi yang menegak ni lah. Kalau ikutkan titik kamu yang pertama titik kamu di sini graf kamu ke belakang ni, tapi di depan ni sambung je dengan pembaris kamu tu. Sampai kena pintasan. Sebab kita nak jawab soalan C. Kita jawab soalan C. Soalan C dia berkait dengan pintasan. Okey. Jadi kita ada sudah C adalah pintasan Y. Okay, kita ada tadi pintasan Y kita 2.8. Tapi kita tahu tadi C adalah positif Q. Maka Q adalah 2.8 lah. Okey. Yang tadi ni C adalah positif Q. Jadi C tadi tu 2.8 tadi tu adalah Q lah. Jadi dapatlah nilai Q. Okey. Dapatlah nilai Q. Okey, contoh kalau saya tukar ni kepada contohlah di sini. Di sini saya buat persamaan dia, saya buat sendiri ni. Y per X contohlah dalam soalan lain. Okey, tambah dengan bukan Q tapi Q kuasa 2. Macam mana kita nak cari nilai Q? Macam mana kita nak cari nilai Q?
Kalau saya ubah ni, Q ni pada Q kuasa 2 kat sini. Step dia sama je Step dia memang kamu kena labelkan. Ini Y, ini M, X tu ada di situ. Ini adalah C. Jadi masih sama C. Jadi macam mana kita nak buat ni? Ada yang boleh bagi tahu macam mana kita nak selesaikan? Nak cari nilai Q. Kita mau cari Punca nilai kuasa Q. 2. Punca kuasa 2. Jadi kita buat step sama je. C sama dengan pintasan Y, iaitu 2.8 kan tadi kan. Tapi C tu sekarang adalah Q kuasa 2. C tu adalah Q kuasa 2 sama dengan 2.8. Jadi kita nak cari Q tu 2.8 tu kamu ambil punca kuasa 2 lah. Dapatlah apa-apa jawapan di sini. Okey. Ini bergantung kepada apalah dia punya bentuk dia kat sini. Contohnya kalau saya buat 2Q. Okay, contohnya 2Q. Jadi C tu masih sama dia tak berubah. Jadi C masih 2.8. C tu hanyalah pintasan pada paksi Y tadilah Cuma di sini step dia 2Q. Jadi C tu tukar pergi 2Q sama dengan 2.8. Jadi Q sama dengan, kita bahagikan dengan 2. Pindahlah 2 sebelah. Maknanya sekarang bahagilah pula dengan 2. Tadi punca kuasa 2. Sekarang bahagi 2. Jadi kena hati-hati dengan apa sebutan yang berada di sinilah Kadang-kadang lain soalan, lain dia punya sebutan itu. Ini selingan lah. Okey. Okey. Jadi yang Q tadi tu ada siapa yang mau tanya tentang Q? Tidak. Okey, jadi Q settle. Okey, bila Q settle kita boleh tengok apa ni? P Okey, kita try tengok P. Okey, P berada di mana pada persamaan kita? Kalau kamu tengok P berada di sini. Jadi maknanya berkait dengan kecerunan. Ni berkait dengan kecerunan. Maksudnya di sini kita terpaksa mencari M. M itu adalah kecerunan. Jadi saya pun carilah M dulu. Okey. Jadi kecerunan memang boleh dicari, memang boleh dikira. Sebab kita sudah ada graf, jadi kita boleh kira kecerunan. Kita pilih 2 titik yang mudah dibaca, yang jauh lah. Jangan pilih yang dekat-dekat sangat lah. Titik yang mudah dibaca, yang jauh-jauh yang berada jauh antara satu sama lain. Jadi saya pilih. Okey, tapi kebetulan soalan ni kesemua titiknya berada di atas garisan. Jadi kita boleh pilihlah titik yang hujung. Kamu boleh pilih juga titik yang hujung dengan titik yang pertama. Sebab dia kebetulan dia memang di garisan yang sama. Dia semuanya kena pada garisan itu. Semuanya kena pada garisan line yang sama, line itu. Semua bersambung dengan line itu. Dia tak ada yang lari daripada garisan itu. Okey. Jadi boleh pilih titik pertama dengan titik yang di hujung. Labelkanlah dia punya koordinat dia lah. Okey. Jadi bila labelkan koordinat dia, senang kita masukkan dalam persamaan mengira kecerunan. Okey, mengira kecerunan. Saya tulis kat sini. Ni titik tadi ni. Jadi jangan terbaliklah kita tolak tu. Kita tolak itu titik yang ni Y2 tolak Y1. X2 tolak dengan X1. Jangan tolak macam ni.
Okey, jangan tolak macam ni. Ini ke sini, ini ke sini. Bukan. Dia tolak antara Y, antara dua titik yang berlainan. X antara dua titik yang berlainan. Jadi kalau kita buat koordinat, kita senang tengok mana tolak mana. Kalau kita tengok daripada graf, mungkin tak berapa nampak jelas lah. Jadi kamu cuba buat koordinat dia dalam kurungan lah dulu. Okey, jadi kita tolak kan. Okey, cari kecurunan. Jadi dapatlah jawapan kecurunan dia 2.2. Ni guna kalkulator. Satu lagi, kalau guna kalkulator, kalau mau type sekaligus, ini biasalah kesilapan kamu daripada dulu lah. Bukan semua orang lah, tapi agak ramai lah. Kalau kita mau type sekaligus, mesti ada kurungan. Tapi saya tak buat kurungan itu sebab saya lebih suka type satu-satu. Maksudnya kita selesaikan satu, yang di atas dulu saya boleh tolak macam biasa dapat 11. Yang di bawah tolak dulu dapat 5. Baru kita bahagi, senang bahagi kemudian lah. Okay? Tapi bagi siapa yang memang mau type sekaligus, dalam kalkulator mesti ada kurung. Mesti ada kurungan atas dan di bawah. Tak ada kurungan, memang salah jawapan akhir. Okay? Jadi kita ada nilai kecurunan. Okay, yang kecurunan ni, kita ingat balik tadi, kecurunan kita tadi tu berkait dengan nilai P per Q. Jadi M tadi tu sama dengan P per Q. Jadi M tadi, yang ni M tadi, sama dengan P per Q. Jadi kita buat persamaan ini. Kita buat persamaan macam ni. Tujuan kita nak cari P kan. Jadi kita nak cari P, maka pindahlah Q ke sana. Kalau ni bahagi, jadi Q kita pindah ke sana, jadi darab. Jadi P sama dengan 2.2 darab Q. Jadi Q apa? Q tadi kita sudah dapat duluan kan. Q kita sudah dapat tadi 2.8. Jadi sekarang kita dapat masukkan nilai tadilah 2.8 dekat Q ni. Dapat kira jawapan dia lebih kurang 6. Bukan lebih kurang, memang tepat-tepat 6.16. 6.16. Cikgu. Yep. Saya punya kecurunan kan saya dapat 2. Jadi dia punya P tu saya dapat 5.6 tu boleh kena terima kah? Boleh, tak ada masalah. Okey je. Tapi macam mana boleh dapat 2? Di sini kamu punya titik tu macam mana? Saya ambil 14.6 tolak 5 dengan per 5.8 tolak 1.0. Oh, 14.6. Oh, okey. Kamu pilih titik yang baru lah kan? Ya. Boleh. Tapi pastikan tepat-tepat lah 14.6 tu. Kalau graf saya tu macam tak berapa ni Yuki. Sebab 14.6 tu di sini. Dia di sini tu. Jadi kalau saya gariskan dia. Astaga. Saya salah plot cikgu. Macam mana? 14 tu yang 15 tu. Kalau 15, ya macam okey. 15 okey. 15 okey. Kalau 15 kat sini 15. 15.6 kat sinilah. Jadi kalau saya gariskan tu, dia okey. 15 okey, tak ada masalah. Maknanya nilai X dia kat bawah ni lah, atas garisan tu lah. Okey? Okey. Tapi boleh je pilih titik yang senang dibaca, tak semestinya yang hujung dengan yang awal lah. Tak kisah tu Thank you cikgu. Okey, ada lagi yang lain? Orang lain ada? Geng-geng lain? Geng blok 55, adakah mahu tanya ni? Tentang mengira kecurunan dan mengira P. Tidak cikgu. Okey, tiada. Irfan, ada Irfan. Tak ada Okey, kalau tidak ada. Okey.
Jadi kita dapat satu settle nombor. Jadi sebenarnya soalan nombor C1, C2 tu dia lepas kamu dapat ni persamaan linear ni yang YMX tambah C tu, kita hanya tengok M apa tu, kita tengok huruf yang dia mahu tu berkait dengan apa. Kalau P berkait dengan keturunan, jadi kita cari keturunan. Semua ni ada markah cari keturunan. Lepas tu tengok saja kalau yang Q tu berkait dengan pintasan Y. Tengok pintasan Y dia. Jadi dia tak ada, step dia nampak panjang lah. Tapi semuanya berpunca ataupun bermula dari sini lah. Bermula dari sini. Ni kena betul lah dulu. Okay. Tapi bila dapat ni memang mudah lah, sudah tak ada banyak apa lagi, tidak ada apa lagi yang perlu di kira lah, yang kecuali mau kira keturunan sajalah. Kira keturunan lah, yang lain tak ada. Kalau pintasan kita tengok graf sahaja tengok pintasan Y pada graf sahaja. Okay, kalau C ni lah belakang ni. Okay, jadi yang ketiga, soalan ketiga tanya apa dia? Soalan ketiga ni dia agak simple sebab dia tanya cari nilai Y. Cari nilai Y apabila X sama dengan 2.2. Jadi tengok X. Okay, sekarang ni kita tengok nilai X 2.2. Okay, X, cari X, mana paksi X. Jadi cari paksi X, cari 2.2. Di sinilah. Jadi gariskan sampai kena graf kamu dan kamu patah balik ke paksi Y. Paksi Y per X tu yang kat sini ni. Kamu dapat nilai. Saya dapat nilai 7.6 tapi nilai ini bukan nilai Y. Nilai 7.6 itu adalah nilai apa? 7.6 tu nilai apa sebenarnya? 7.6 tu nilai Y kah? Y per X. Okay, nilai Y per X. Sebab apa? Dia berada di paksi Y per X. Jadi kita kena ingatlah kat situ. Jangan terus tulis jawapan dia, Y sama dengan 7.6. Tidak. Kita tengok paksi Y kita tu adalah apa sebenarnya dalam graf kita. Sebenarnya dia adalah Y per X. Jadi saya kena buat Y per X sama dengan 7.6. Okay. Jadi soalan mahu cari apa sebenarnya ni? Dia mahu cari nilai Y, kan? Jadi kita pindahlah X kita ke sana. Macam tadilah kita pindahkan. Jadi kita ada, sekarang kita ada Y sama dengan 7.6 darab dengan X. Jadi macam mana lagi sekarang ni? X. X ini apa? X ini yang kita buat putus-putus tadi. Di mana? Dari mana ni? Daripada 2.2 daripada 2.2. Jadi letaklah dalam sini 7.6 darab 2.2. Itu je. Darab 2.2. Dapatlah jawapan dia. Okay. Jadi kalau kita tengok skema dia, macam ni lah. 7.6 darab dengan 2.2 jadi 16.72. Okay. Kamu ada chat sebab saya tak guna. Di kampung ni ada satu je screen. Tak nampak kamu punya ni. Y per X. Yes, betul lah. Y per X. Okay. Jadi yang contohlah kalau saya tanya kamu kan. Kalau lah saya ubah soalan, contohlah. Soalan dia masih cari nilai Y, tetapi kat sini soalan asal dia ni. Masih lagi Y, cari nilai Y apabila
X kuasa 2 sama dengan 2.2. Saya tulis kat sini. Apabila X kuasa 2 sama dengan 2.2. Macam mana kamu buat? Soalan dia sama je. Cari nilai Y. Nilai Y. Cari nilai Y. Punca kuasa dulu X. Betul. Jadi ini kalau kita kena tengok paksi kita paksi kita kat situ X. Bukan X kuasa 2. Jadi sekarang ni kita nak guna graf ni. Kalau nak guna graf ni mesti jadi X dulu. Jadi sekarang kita ada X kuasa 2, belum lagi X. Jadi betul lah yang kamu cakap tadi tu. Jadi ini kita kena buat dulu X. Jadi kita nak cari X dulu. 2.2 tu kita kena ambil punca kuasa 2 lah. Jadi kita kena kira dulu. Kita kena kira dulu dengan kalkulator. Kalau kamu kirakan dengan kalkulator, big screen. Okey, ni yang tadi tu 2.2. 2.2. Jadi punca kuasa 2 2.2. Okey, kita dapat 1.48. Maknanya kita akan tengok graf kita nanti tu pada kedudukan 1.48. Cari X bernilai 1.48. Jadi daripada graf tu mesti cari 1.48, bukan cari 2.2 macam tadi. Jadi kita kena cari 1.48. Jadi carilah di sini. Tapi saya tak buatlah yang di sini ni. Kalau contohnya kat sini kita ada, saya buatlah. Okey, ini kalau tengah-tengah 1.5. Jadi sini 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Jadi kalau 1.48 tu kamu boleh bundarkan kepada satu tempat perpuluhan lah supaya senang kita baca. Sebab di tengah-tengah ni 1.5. Jadi kita boleh ambil secara satu tempat perpuluhan. Ambil nilai 1.5 pun tak ada masalah. Jadi kita akan gariskan, dapatlah nilai yang barulah. Tapi ini saya tak buat secara terperinci lah. Tapi inilah step-step dia lah. Okey, ambil punca kuasa 2 dahulu. Jangan hafal benda ni jangan hafal. Benda ni tak boleh dihafal Okey. Jadi bergantung kepada soalan tu macam mana. Okey. Jadi bila kita buat bila kita baca soalan, tengok soalan tu dengan betul-betul lah. Okey, jadi ni saya delete lah Ini contoh lah kalau soalan. Sama lah kalau contohnya apa lagi? Log kah? Kalau log nantilah kita tengok soalan yang seterusnya nanti secara ringkas lah. Okey, setakat ni soalan nombor 9 ni ada masalah? Tidak. Tidak. Okey, soalan yang nombor 8, kita tengok nombor 8. Kita bincang nombor 9 dulu tadi. Nombor 8 tu saya letak di belakang sebab dia tentang log Bila log ni dia agak kena ingat sikit lah hukum-hukum log. Okey, soalan nombor 8 kita tengok. Ini secara sepintas lalulah. Okey, kalau kamu ada soalan kamu boleh tanya teruslah. Okey, soalan log dia macam ni. Ada yang tanya hari tu berapa tempat perpuluhan kan. Satu cara kita nak tahu berapa tempat perpuluhan, satu tips lah bila kamu tengok skala ni, skala dia. Kalau soalan nombor 8 ni skala dia sama dia paksi menegak dengan paksi X, skala dia yang sama Bila kamu tengok skala dia okey, sama kan yang ini. Ni kalau sama kita tengok satu sajalah. Okey. Nilai contohnya kat sini ni 0.2, ni 0.4. Ini
Ini bagi yang tanya berapa tempat perpuluhan kena buat sebenarnya. Kalau di tengah ni 0.3 kan. Kalau di sini mestilah 0.22 kan. Jadi dia langkah 2 lah. Maksudnya 0.22, 0.24, 26, 28, 0.3. 0.32, 34, 36, 38, 0.4. Macam tu. Okey. Jadi bermaksud kat sini ada 2 tempat perpuluhan. Maknanya graf kita boleh baca sehingga 2 tempat perpuluhan. Maksudnya di situ di jadual kamu tu mesti ada 2 tempat perpuluhan. Itu adalah tips yang paling mudah untuk kita nak tahu berapa yang perlu dibuat tempat perpuluhan itu. Berapa bilangan tempat perpuluhan. Tetapi kebiasaannya memang selalunya 2 lah kalau bila melibatkan jadual macam ni. Lebih-lebih lagi melibatkan log, biasanya 2 lah. Okey, 2 lah. Okey. Jadi bila kita buat soalan yang ke-8 ni, bila yang masalah timbul nanti bila kamu bundarkan di belakang tu. Di belakang tu bila bundarkan dia, pastikan betul lah, jangan salah pula bundarkan. Kalau salah bundar dia lari lah. Titik kamu nanti bila kamu plot dia akan lari lah. Walaupun sedikit dia lari jugalah. Okey, ini graf dia lah. Kalau saya buat tadi tu, inilah saya punya graf. Mungkin berbeza lah dengan kamu punya jawapan, tetapi lebih kurang lah. Okey, dalam soalan ni dia suruh plot log 10y melawan log 10x. Oh, tak nampak kat sini. Scanner tu dia tak nampak, dia tak detect kat sini. Log 10x. Okey. Bila macam tu bermaksud di atas. Bila kamu buat jadual tadi, sebelum kamu buat graf, kamu buat jadual dulu. Di atas tu mestilah paksi mendatar. Paksi mendatar. Jadi log 10x melawan dalam soalan graf tu dia kata melawan log log 10y melawan log 10x. Yang ini mestilah yang kuat melawan yang rendah. Jadi ini mesti paksi menegak, iaitu saya guna huruf B. G tadi kan bergerak balas, menegak, gunung. G itu gunung lah. Kalau apa yang dilawan? Dilawan ini. Ini adalah paksi mendata. Mendata maksudnya MN lah, manipulasi. Mendata, manipulasi. Ini paksi bergerak balas ataupun gunung. G itu gunung. Jadi maksudnya di atas ini pemboleh ubah manipulasi. Okey. Yang ni letak kat sini. Yang di bawah adalah bergerak balas. Okey, bergerak balas adalah yang ni. Okey. Jadi barulah kita buat plot kita dan dapatlah lebih kurang macam ni lah. Nanti saya share jawapan ni lah. Graf ni saya share lah dengan skema yang tadi ni. Okey. Tapi sekarang ni persamaan kita, setakat tu graf ada masalah ke graf? Graf ada masalah. Ada mau ditanya tentang graf? Cikgu mau tengok graf cikgu macam mana lukis. Okey, saya takut tak berapa jelas ni. Kalau kamu jelas, hilang sudah. Kalau saya zoom out, dia agak kabur lah. Tapi kalau kamu okey, saya tunjuk jugalah. Mana tadi ni? Ni bukan ni. Ni nampak kabur ke nampak okey? Okey. Okey kalau okey boleh tengoklah.
C besar lagi lah supaya Pak C tu tahulah Pak C dia apa kan. Yang ini yang putus-putus ni untuk soalan yang berikutnya ini ada soalan yang berikutnya, dia minta cari nilai Y, nilai X tu. Yang soalan graf itu hanyalah yang plot ini dengan garisan sampai kena paksi yang menegak ini. Yang putus-putus tu untuk soalan yang berikutnya belum guna lagi lah untuk soalan graf yang mula-mula tu. Sudah, cikgu. Okey, sudah. Ni saya delete balik yang ni. Okey. Yang masalah sekarang ni, bila dia melibatkan log, bila kita plot log, bermaksudnya dalam persamaan asal dia tu tak ada log. Jadi tugas kita kena letakkan log di kedua-dua belah. Sama macam tadi, kalau tadi kita kena bahagikan X di kedua-dua belah. Sekarang kita kena wujudkan ataupun kita kena take log. Okey, ambil log kiri dan kanan, dua-dua belah. Jadi sekarang kita tengok Y, log 10 Y, log Y asal 10. Sini log ke semua ni, kalau kamu bimbang, kamu buatlah kurungan macam tu. Supaya maknanya dia log sekaligus situ. Log sesuatu yang didarabkan. Ini darab ni, K darab dengan X kuasa M. Okey. Jadi di sini bila kita ambil log, kita letak log Y ni tak ada masalah. Ini pun kita sudah tahu, ini mesti paksi Y. Sebab kita punya paksi menegak tadi kan log 10Y. Ni kan tadi kalau kita ingat paksi menegak kita tu, ini kan log 10Y. Ini yang paksi mendatar itu log 10X. Okey. Okey, jadi yang di sebelah kanan ni kena ingat hukum log. Bila darab, ini darab K darab dengan X kuasa M. Jadi darab dalam hukum log, kita kena pisahkan dia kepada hasil tambah log yang berasingan. Jadi log 10K tambah dengan log 10X kuasa M. Ni kita ingat hukum log. Dan teruskan lagi step dia, M kuasa ni, kita dalam hukum log pun kita boleh tukar ataupun kita boleh letak M di depan. Jadi kita bawa M ke depan. Jadi M darab, ini darab M darab log 10X. Okey. Mau selesai sudah ni kita punya tugas. Tugas kita kena buat persamaan YMX tambah C sahaja. Maksudnya sebelah kiri ni memang tak ada masalah. Ini memang paksi Y. Ingat tujuan kita nak ni je. Kita nak buat Y sama dengan MX tambah C. Paksi Y kita tadi log 10. Log 10Y. Paksi X kita log 10X. Ni dah ada. Ni dah ada. Okay. Bukti dia. Okay, kita tengok sini. Log 10Y. Ni saya susun balik ni saya susun balik. Ini letak di kiri, ni kanan. Tambah. Kalau tambah boleh terbalikkan je. Tak ada masalah. Okay. Jadi log 10Y itu adalah Y. Okay. Yang ini mesti, log 10X ini mesti paksi X yang tadi. Paksi X. Paksi mendatar lah. Melintang. Jadi yang ini X. Jadi yang selebihnya, mestilah ini M. Sebab M mesti duduk dengan paksi mendatar. Dia rapat tu. Dia darab. Jadi M mesti ni. Kebetulan dalam soalan ni huruf M dia adalah M kecerunan. Jadi dia guna huruf yang sama lah. Kalau dalam soalan lain mungkin dia ubah huruf M ini. Dari awal lagi dia tak guna M. Mungkin dia guna P ke, dia guna A ke. Tapi dalam soalan kebetulan dia guna huruf yang sama. Okay, M maksudnya M kecerunan. Dan yang selebihnya yang tak ada X, yang tak ada Y, yang lain-lain tu, itu adalah pintasan Y ataupun C. Jadi kita ada maklumat kita sudah ada maklumat yang cukup lah. Okay. Jadi tugas kita sekarang ni, soalan dia soalan untuk mencari nilai M dan nilai K. Okay, kita tengok nilai M.
paling senang. Nilai M itu hanyalah kita mengira nilai kecerunan. Jadi saya boleh cari nilai M dulu. M tu berkait dengan kecerunan. Jadi kita dapat masuk nilai dia. Okey, pilih dua koordinat. Pilih dua koordinat macam yang kita bincang tadilah, dua koordinat yang jauh. Okey, yang jauh. Okey, dalam soalan ni bila kamu pilih koordinat, titiknya tu kalau tak bersambung ke semua, kamu tak boleh pilih. Mesti cari tempat yang kamu rasa senang dibaca. Kalau saya punya graf, kebetulan ini senang dibaca. Jadi kebetulan saya ambil titik yang di pintasan Y itulah 0,0.52. Satu lagi, saya pilih titik yang ni, yang mudah dibaca. Tak kisah mana-mana titik, mana-mana titik di atas garisan, bukan di luar garisan. Kalau titik plot ini tak boleh. Jangan ambil titik ni sebab dia di luar garisan. Kalau ini macam boleh, tapi tak boleh juga sebab dia tidak mudah dibaca. Dia tak berada di atas garisan ini kan. Dia hanya berada di sini. Tapi di sini kita susah mau baca. Tak boleh. Jadi saya pilih titik yang berada di atas garisan hijau yang bersilang ni. Sini. Satu di sini dan tadi yang di hujung di bawah tadi satu kan. Ini yang kedua lah. Banyak lagi titik-titik ni, kamu pandai-pandai lah pilih mana yang berkenan yang senang dibaca. Okey, jadi masukkan dalam rumus kecerunan tu, kira macam biasa. Ini saya bagi peringatan, satu reminder lagi, kalau mau type sekaligus mesti ada kurungan. Yang di bawah ni, tapi nasib baik kosong kat sini ni kan, tak ada apa-apa juga kalau kamu pilih kosong tu, tapi buat je lah kurungan. Kalau tak ada kurungan di atas ini, salah lah dalam kalkulator kamu kalau mau type sekaligus. Kalau saya taklah, saya buat satu di atas dulu, kira di atas dapat berapa, kira di bawah dapat berapa, baru kemudian bahagikan. Tak payah lagi kurungan-kurungan lah sebab dia single, ini pun single, bahagikan terus dapat jawapan teruslah. Okey. Ini adalah nilai M. Okay, jadi kebetulan M dia adalah nilai huruf M yang dalam soalan tu. Jadi dapat sudah M. Satu lagi nak cari K. K, tengok K dia berada di bahagian sini. Maksudnya dia berkait dengan pintasan pintasan Y, iaitu huruf C. Pintasan Y, pintasan paksi menegak. C adalah pintasan Y. Saya tulis macam ni lah, C adalah pintasan Y. Jadi pintasan Y kita saya sudah label tadi di graf tadi 0.52. Saya punya graf bacaan dia di yang memotong paksi menegak tu pada nilai 0.52 lah. Okey. Sama dengan ini adalah C kita tadi lah, positif log 10K. Positif log 10K sama dengan 0.52. Okey, yang di sini ada masalah ni nak tanya ni, yang di barisan E ni. Tidak. Tiada. Oh, tiada. Okey. Jadi sekarang kita nak cari K. Jadi macam mana kita nak singkirkan, kita nak hapuskan log. Dia tak boleh potong. Dia macam kalau kuasa 2, lawan dia punca kuasa 2. Kalau log, lawan dia anti-log lah. Tapi dalam kalkulator kalau saya biasa guna 10 kuasa. Jadi kita tengok asas dia. Nak cari K, kita mau cari K ni. Okay, 10, okay, ambil 10 kat bawah asas dia tu. 10 kasih besarkan nombor tu 10. Yang nombor sebelah kanan ni kasih kecilkan dia, letak di kuasa, di atas kuasa, di atas nombor 10. Jadi 10 kuasa 0.52. Dalam kalkulator kalau kita type 10 kuasa 0.52 kan sama dengan ni lah jawapan dia, 3.31.
Okey, yang ini dalam soalan ni asas dia 10. Kalau asas lain samalah. Kalau di sini 5, maksudnya 5 kuasa 0.52 lah di sini. Begitulah. Jadi bergantung pada nombor apalah. Asas dia tu dalam soalan ni asas dia 10 lah. Jadi nombor sini 10 lah. Okey. Jadi ini adalah jawapan untuk nilai K. Okey, ada mau ditanya orang lain? Okey, dalam banyak-banyak ni ada ke yang mau ditanya? Dalam 2 soalan ni lah. Ada satu lagi soalan punya. Kan ada satu lagi soalan, lupa saya ni. Soalan yang last kali tu kan. Yang last kali tu kena hati-hati. Kita tengok kejap. Okey, soalan last kali tadi. Mana kan ni? Ni. Okey, soalan last. Cari nilai Y. Ni kena hati-hati. Cari nilai Y apabila X 9.2. Okey, kamu tengok graf, jangan terus tengok X 9.2. Sebab yang pertama tak ada pun 9.2 terlebih. Sebab graf kamu bukan X. Graf kamu adalah log 10X. Jadi maksudnya kat sini 9.2 tu kamu ambil dulu log 10 9.2. Baru kita tengok graf. Jadi saya buat kat sini when ataupun apabila X sama dengan 9.2, kita kena cari dulu log 10 9.2. Maksudnya log 10X lah. Bila tekan kalkulator dapat 0.96. Jadi inilah yang kita akan cari di graf kita ni. 0.96. Ini yang akan dicari di graf. Okey, akan jadi kita tengok di paksi mendatar tu di manakah 0.96. Okey, tengok kat sini. 0.96 ini 0.9. 0.96 maksudnya kita langkah 92, 94, 96. 98, 1.0. Inilah 96. Jadi gariskan putus-putus. Okey, ke atas ni dan potong ke kiri. Kebetulan nilainya samalah juga kat sini pun nilai dia 0.96 juga kat sini. Di sini tapi nilai ni 0.96 ni bukan nilai Y. Kita tengok paksi dia apa. Paksi dia adalah log 10Y. Sebenarnya dia baru nilai log 10Y yang sama dengan 0.96 tu yang kat sini ni. Bukan nilai Y. Jadi maksudnya kita nak cari Y. Macam mana kita nak cari Y? Macam tadilah, kita nak hapuskan log ni. Kita nak hapuskan log ni. Jadi ambil nombor asas dia tu, tulis besar-besar. Nombor sebelah kanan tu jadikan dia kuasa dia. Macam tu. Terus tekan kalkulator, dapat jawapan Y. Jadi kesimpulan dia kena hati-hati dengan paksi dia. Kena hati-hati dengan paksi. Label paksi tu. Soalan ni dia bukan direct dapat jawapan terus, tak. Dia kena tengok, kamu kena tengok paksi dia. Okey, jadi jalan kerja dia ada sebelah kanan. Saya tunjuk yang sebelah kanan ni lah. Atas ni. Ni. Jadi Y Y sama dengan 10 kuasa 0.9. Ingat 0.96 tadi tu kebetulan sama dengan yang ni. Ni. Nombor ni kebetulan sama dengan sini.
Kebetulan saja dia tak sama dalam soalan lain tapi dalam soalan ni sama kebetulan. Okey. Jadi cari y macam tadi, ambil 10 kuasa tu dapatlah, tekan kalkulator dapatlah jawapan 9.12. Okey, tapi graf lain graf lain orang, lain dia punya apa ni, dia punya ini ini sama, okey, ini sama, semua orang mesti dapat sama yang ini. Yang dekat sini ni lain. Lain orang, lain dia punya inilah jawapan yang dekat sini ni, pintasan dia. Yang bukan pintasan, dia punya apa tadi yang garis putus-putus dekat paksi yang menegak tadi tu. Lain. Saya punya kebetulan sama. Mungkin kamu punya graf tu agak lari sikit ke apa, tu kamu punya graf lah, tapi lain lah kamu punya jawapan kat sini. Jadi jawapan akhir ni macam-macam ada lah. Dia tak lari jauh lah daripada ni Okay. Jadi kita dapat nilai y. Okay, soalan yang berikutnya, soalan di bawahnya lagi. Yang tadi dia bagi nilai x. Tapi soalan ni dia bagi nilai y pula. Dia bagi y cari nilai x. Maksudnya di hujung mesti cari nilai x. Tapi dia bagi y. Tapi kena hati-hati, kita punya paksi kita tadi. Paksi kita tadi log 10 y. Yang ini log 10 x kan tadi. Yang di paksi kita tu log 10 y. Jadi jangan terus kita cari nombor 7.6 di sini. Tak boleh. Kita kena ambil dulu log 10 tu, log 10 y. Y kita tu 7.6, tekan kalkulator dulu log 10 7.6 tu. Dapat dulu jawapan 0.88, barulah kita cari dekat paksi y. Cari nilai yang mana 0.88 itu berada. Jadi kamu buat garis putus-putus. Dan baru kamu cari, kamu dapat nilai yang di paksi yang melintang itu. Kalau saya punya nilai tu, di sini nilai saya adalah 0.77. Okey, di sini. Tetapi belum lagi nilai x. Itu baru nilai log 10x. Sebab ini paksinya adalah log 10x. Jadi saya tulis ini log 10x sama dengan 0.77 x. Ni barulah kita cari x. Baru kita cari x. Jadi x adalah 10 kuasa 0.77. Dapat 5.88 lah lebih kurang Jadi saya tulis balik kat sini. Yang ini, yang 0.77 itu nanti, ini baru nilai itu masih lagi nilai log 10x, belum lagi nilai x Okay, jadi kena ambil inilah, kena buat anti-log lah, ataupun 10 kuasa 0.77 tadi baru dapat jawapan x. Okay, jadi dua soalan ni sama je, dua-dua ni tak sama lah, maksudnya hampir sama. Yang ini dia bagi x, dia suruh cari nilai y. Tapi yang ini dia bagi y, dia suruh cari nilai x. Tapi pattern samalah dua-dua ni, menggunakan teknik yang samalah kita nak hapuskan log. Sama je dua-dua ni. Dua-dua ni menghapuskan log jugalah. Okey. Ada apa-apa ni mau tanya? Skrin ni kabur kan ni? Tidak. Saya baru baca kamu punya mesej ni, Pezek. Lama sudah ni 18 Dah lah cukup. Tidak Okey kan? Okey, kalau ni yang lain macam mana ni? Okey, berapa orang yang masih membuat ni? Belum lagi selesai, masih membuat. Angkat tangan.
Saya mau kira ni, angkat tangan. Yang masih lagi dalam proses membuat. Zam nak Milo. 1, 2, 3. Siap cikgu. Ipan nak Milo. Ipan Nescafe lah Ipan. Siap. Alhamdulillah siap. Okay. Nanti kalau yang mana yang kamu terlepas tu, tengok skema. Nanti saya akan forward di grup kamu lah. Skema. Tapi saya kena delete balik yang mana yang saya conteng balik tu lah, supaya nampak lebih bersih lah. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita di situ je lah. Nanti ada masa lain nanti kita teruskan lah. Sebab saya takut kamu masa cuti ni lupa kan, ataupun terlalu banyak dugaan dunia lah mungkin, ya. Terlupa mau study lah. Bukan semua lah, mungkin beberapa lah. Okay, jadi kalau tak ada masalah, di situ je lah. Terima kasih kerana join. Yang tak sempat tu nanti kamu lihat rakaman lah. Saya akan post di link YouTube tu di grup kamu nantilah. Okay, sama-sama. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat malam. Thank you, cikgu. Sama-sama.